Assalamualaikum. Kami ingin membentangkan bab 2 bidang fonologi, iaitu konsonan pinjaman. Konsonan pinjaman iaitu terdapat beberapa konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu dan masih digunakan sehingga kini. Konsonan tersebut hanya terdapat dalam perkataan pinjaman daripada bahasa sumbernya. Mengikut sistem ejaan bahasa Melayu, ada antara konsonan itu tidak diberikan lambang huruf yang khusus. Ada antara bunyi itu dalam sistem ejaan bahasa Melayu dilambangkan oleh dua huruf. Rajah di bawah ialah jenis-jenis konsonan pinjaman. Cara sebutan terbahagi kepada dua, iaitu geseran yang dilakukan secara sempitan, manakala konsonan pinjaman letupan dilakukan secara serta-merta. Antara daerah artikulasi yang terlibat ialah bibir gigi, gigi, gusi, gusi lelangit keras, lelangit lembut, glotis, rongga tekak, anak tekak. Contoh lambang fonetik konsonan pinjaman ialah F, V, TH, TH, SY, Z, KH, GH dan Q. Konsonan pinjaman yang mempunyai lambang huruf yang khusus dalam sistem ejaan bahasa Melayu. Cara-cara menghasilkan bunyi konsonan pinjaman. Lambang fonetik iaitu F, nama konsonannya ialah geseran, bibir gigi tak bersuara, hurufnya ialah F. Cara penghasilannya ialah gigi atas diletakkan pada bibir bawah dengan tekanan yang mencukupi. Udara yang keluar melalui rongga mulut mengalami geseran disebabkan ada sempitan pada bibir gigi. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Pita suara tidak bergetar. Contoh dalam perkataan ialah fakir, fajar, nafkah, nafi, mualaf, kilaf. Bagi huruf V, lambang fonetik adalah seperti ini. Nama konsonan, geseran bibir gigi bersuara. Cara penghasilannya, gigi atas diletakkan pada bibir bawah dengan tekanan yang mencukupi. Udara yang keluar melalui rongga mulut mengalami geseran disebabkan ada sempitan pada bibir dengan gigi. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Pita suara bergetar. Contoh dalam perkataan, versi, virus, novel dan diva. Bagi huruf Z, lambang fonetik Z adalah seperti ini. Nama konsonan, geseran gusi bersuara. Cara penghasilannya ialah hujung lidah dinaikkan sehingga menyentuh bahagian gusi. Udara keluar melalui sempitan pada bahagian gusi. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Pita suara bergetar. Contoh dalam perkataan ialah Zaman, Zahir, Ustazah, Azali, Tahfiz dan Mahfuz. Bagi huruf SY, lambang fonetiknya ialah seperti ini. Nama konsonan, geseran gusi lelangit keras tak bersuara. Cara penghasilannya ialah depan lidah dinaikkan ke arah gusi dan lelangit keras. Udara keluar melalui sempitan pada gusi dengan lelangit keras. Lelangit lembut dinaikkan, pita suara tidak bergetar. Contoh dalam perkataan ialah syarat, syarahan, masyarakat, misyarat, Quraisy dan Arash. Bagi huruf KH pula, lambang fonetiknya ialah seperti ini. Nama konsonan, geseran gusi, lelangit lembut tak bersuara. Cara penghasilannya ialah
Belakang lidah dinaikkan sehingga menyentuh lelangit lembut. Lelangit lembut dinaikkan. Udara keluar ke rongga mulut melalui ruang yang sempit pada lelangit lembut. Pita suara tidak bergetar. Contoh dalam perkataan ialah khabar, khairat, ikhtiar, akhlak, tarikh dan syekh. Bagi huruf GH, lambang fonetiknya ialah seperti ini. Nama konsonan, geseran gusi lelangit lembut bersuara. Cara penghasilannya ialah belakang lidah dinaikkan sehingga menyentuh lelangit lembut. Lelangit lembut dinaikkan. Udara keluar ke rongga mulut melalui ruang yang sempit. Pada lelangit lembut, pita suara bergetar. Contoh dalam perkataan ialah gaib, gairah, maghrib, mashgul, mumaligh, tabligh. Cara-cara menghasilkan bunyi konsonan pinjaman. Lambang fonetik Q. Nama konsonan, letupan anak tekak tak bersuara, huruf Q. Cara penghasilannya ialah akal lidah digerakkan hingga ke bahagian anak tekak untuk menyekat laluan udara. Udara yang tersekat dilepaskan serta-merta. Pita suara tidak bergetar. Contoh dalam perkataan Quran, Iqra, Khalid. Konsonan pinjaman yang tiada lambang huruf yang khusus. Konsonan ini menggunakan huruf yang sedia ada dalam sistem ejaan bahasa Melayu. Konsonan ini dipinjam daripada bahasa Arab yang kosakatanya menggunakan fonem tersebut. Kosakata itu jarang digunakan dalam komunikasi harian. Kebanyakannya merupakan istilah dalam bidang pengajian Islam. Sebagai contoh, lambang S, geseran gusi tak bersuara, huruf jawinya ta. Contoh perkataan Selasa, sabit. Lepas itu, lambang D, geseran gusi bersuara, huruf jawinya dot. Contoh perkataan darab darurat. Lepas itu, lambang Z, geseran lelangit keras bersuara, huruf jawinya dha. Contoh perkataan Zahir, Zohor. Lepas itu, lambang H, geseran glotis, huruf jawinya ha. Contoh perkataan Ahad dan Nabi Muhammad. Lepas itu, lambang K, geseran rongga tekak, huruf jawinya ain. Contoh perkataan makrifah. Okey, perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah melukis rajah bagi konsonan pinjaman bahasa Melayu. Langkah seterusnya adalah kita akan melabel rajah konsonan pinjaman bahasa Melayu terlebih dahulu. Cara sebutan bagi konsonan pinjaman bahasa Melayu, yang pertama ialah geseran dan yang kedua ialah letupan. Seterusnya, kita akan melabel daerah artikulasi bagi konsonan pinjaman bahasa Melayu. Yang pertama ialah bibir gigi, yang kedua ialah gigi, yang ketiga ialah gusi, yang keempat gusi lelangit keras, yang kelima ialah lelangit lembut, yang keenam ialah glotis, dan yang terakhir sekali ialah rongga tekak ataupun anak tekak. Langkah seterusnya ialah kita akan mengisi lambang fonetik ke dalam rajah konsonan pinjaman bahasa Melayu. Kita perlu mengenali lambang fonetik bagi konsonan pinjaman bahasa Melayu kerana kita akan menggunakannya dalam menghasilkan transkripsi fonetik. Tambahan lagi, konsonan pinjaman seperti DH, TH, SY,
KH, GH dinamakan dengan satu konsonan sahaja. Seterusnya, kita akan melabel konsonan pinjaman tersebut sama ada bersuara ataupun tidak bersuara. Sebagai contoh, F tidak bersuara, V bersuara, TH tidak bersuara, DH bersuara, Z bersuara, SY tidak bersuara, KH tidak bersuara, GH tidak bersuara, dan yang terakhir sekali Q tidak bersuara. Untuk penguatan anda, TH merujuk kepada huruf jawinya iaitu Tha, DH merujuk kepada Dot, Z merujuk kepada Zo, H merujuk kepada Ha, dan K pada suku kata terakhir merujuk kepada huruf Ain. Untuk penguatan anda, konsonan pinjaman yang merujuk kepada istilah bahasa Arab tiada cara penghasilannya. Cara udara keluar bagi jenis konsonan letupan adalah secara serta-merta, manakala konsonan geseran pula ialah secara sempitan. Untuk akronim bagi konsonan pinjaman bahasa Melayu adalah Fernando Valentino tahu, dah, Zaid sayang, khat gaya. Untuk maklumat anda, akronim ini merujuk kepada konsonan pinjaman iaitu F, V, TH, DH, Z, SY, KH dan juga GH. Semoga dengan akronim ini anda dapat lebih memahami dan mudah untuk anda menghafalnya. Bye.